Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 yang terdiri daripada Nur Zakiyah, Hamizah, Sharifah, Hajar, Nur Suhaila, Nurul Atikah, Muhammad Hanif, Siti Aisyah, Nik Fatimah Az-Zahra dan saya, Farah Syamimi, akan membentangkan tentang sumber kumpulan Khawarij melalui kitab-kitab tafsir. Khawarij adalah serpihan aliran Islam yang terbentuk berasaskan permasalahan politik iaitu furuk dan akhirnya pemikiran mereka yang menjadi paksi pengijtihadan kepada permasalahan-permasalahan usul-usul agama. Pandangan ulama Sunni terhadap Khawarij serta aliran-alirannya secara keseluruhannya cenderung menghukum takfir bahkan terhadap ibadiyah tanpa kajian terkini dan akhirnya menunjukkan tahap pergerakan yang agak perlahan untuk mewujudkan wahdah al-Islamiyah. Di dalam video ini, kita akan membincangkan mengenai sumber kumpulan Khawarij dari sudut kitab-kitab tafsir kumpulan ini. Antara kitab tafsir yang dibincangkan ialah Tafsir Al-Hawari, Tafsir Da'i Al-Amal Liyaum Al-Amal dan Tafsir Hiyamian Al-Zadi Ildaru Al-Mi'ad. Sumber yang pertama, tafsir kitab Al-Illah Al-Aziz oleh Syekh Hud bin Muhakkam Al-Hawari. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada biografi Syekh Hud bin Muhakkam Al-Hawar. Beliau merupakan seorang ahli Al-Quran Ibadi daripada Afrika Utara dan beliau tinggal di kawasan pergunungan Ores pada zaman moden Algeria. Bapanya memegang jawatan qadi di bawah pemerintahan Aflah Ibnu Abdul Al-Wahhab, iaitu merupakan seorang pemerintah Empayar Rustamid. Penulisannya tentang Al-Quran pertama kali diterbitkan dalam 4 jilid pada tahun 1990 berdasarkan 5 manuskrip ibadi. Pengarang edisi tersebut ialah Belhaq Said Sharifi, merupakan seorang ibadi dari Algeria. Menulis dalam pengantar karya itu bahawa Al-Hawari tidak menulis ulasan asalnya sendiri tetapi berdasarkan karyanya pada tafsir yang terkenal di Afrika Utara, terutamanya dalam kairuan oleh Yahya Ibn Salam Al-Basri. Al-Hawari juga mencipta versi ringkas tanpa memetik pengarang asal. Dalam satu manuskrip, nota margina menyatakan bahawa karya itu hanya dinisbahkan kepada Al-Hawari dan Al-Hawari ini memetik tafsir Al-Quran oleh Yahya Ibn Salam Al-Basri secara menyeluruh sekaligus menyediakan akses kepada karya ini yang hanya tersedia secara berjilid dan edisi tidak lengkap. Kandungan dalam tafsir kitab Illal Al-Aziz. Tafsir kitab Illal Al-Aziz oleh Syekh Hud bin Muhakkam Al-Hawari atau dikenali sebagai tafsir Al-Hawari. Kandungan yang ada dalam tafsir Al-Hawari ini ialah contoh tafsiran Khawarij dalam surah Al-Kafirun. Jadi kita boleh lihat contoh yang ada dalam tafsir Al-Hawari ini. Slide ini adalah kandungan tafsir kitab Illah Al-Aziz, iaitu tafsir surah Al-Kafirun ini merupakan ayat yang diturunkan di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Azza wa Jal, Qul ya ayyuhal kafirun, iaitu mana-mana berhala. La a'budu ma ta'budun, iaitu kamu menyembah berhala tetapi kamu tidak menyembah Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, iaitu mana-mana berhala. Dia berkata, wala ana 'abidum ma 'abadtum, iaitu kamu menyembah berhala tetapi kamu tidak menyembah Allah. Lakum dinukum, iaitu orang-orang kafir. Waliyadin, iaitu orang Islam. Sumber yang kedua, tafsir Da'i Al-A'mal Liyaum Al-A'mal oleh Syekh Muhammad Yusuf Idfis. Seterusnya, biografi Syekh Muhammad Yusuf Idfis. Nama penuh beliau Muhammad bin Yusuf bin Isa bin Saleh Idfis Al-Wahabi Al-Ibadi. Beliau dilahirkan pada tahun 1236 dan dikenali sebagai orang yang zuhud serta wara' di antara kelompok Khawarij dalam mazhab Ibadiyah. Beliau dikenal sangat produktif dalam menulis kitab. Jika dikira jumlah penulisan Muhammad bin Yusuf Idfis, ini berjumlah kurang lebih 300 kitab dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Kesibukan beliau sehari-hari tidak lepas dari menuntut ilmu, belajar dan menulis seperti tafsir, fiqh dan adab. Hingga dikatakan dalam suatu kisah bahawasanya beliau tidak pernah tidur lebih dari 4 jam di malam hari.
Sumber yang ketiga, tafsir Himyanal Zadiyal Darul Ma'ad oleh Syekh Muhammad Yusuf Idfis. Tafsir karya ulama Khawarij Hamil Azad ila Darul Ma'ad. Pengarang kitab ini ialah Muhammad bin Yusuf bin Isa bin Saleh Idfish Al-Wahabi Al-Ibadi. Kitab tafsir Hamil Azad ila Darul Ma'ad ini merupakan kitab tafsir yang menjadi rujukan penting bagi golongan Ibadiyah dalam kelompok Khawarij. Kitab tafsir Hamil Azad ila Darul Ma'ad ini ditulis dengan menggunakan metode tahlili, iaitu mengikuti turutan mushaf dari juz pertama hingga terakhir. Penggunaan tahlili ini tidak lepas dari pengaruh keilmuan pada zamannya, yang mana dijelaskan setiap ayat menggunakan seluruh pengetahuan yang dimilikinya ketika itu. Kitab ini diterbitkan di Oman dan kitab ini terdiri daripada 13 jilid. Setiap jilidnya mengandungi 400 hingga 500 muka surat. Di dalam kitab ini, pengarang menyebutkan jumlah ayat, penggolongan ayat Makkiyah dan Madaniyah, keutamaan dan kaedah pada setiap awal surah. Setelah itu, pengarang menafsirkan seluruh ayat dengan penjelasan seluas-luasnya. Penafsiran beliau mengenai setiap surah dalam kitab ini tidaklah terlepas dari beberapa perbahasan seperti perbahasan nahwu, balaghah, masalah fiqh, perbezaan pendapat di antara fuqaha serta hal-hal berkaitan dengan perdebatan ilmu kalam. Sumber rujukan dari kitab ini adalah Al-Quran sebagai sumber utama penafsiran. Sumber penafsiran lainnya ialah hadis, pendapat para ulama, kisah-kisah Israiliyat dan pemikirannya, iaitu logik akal. Meskipun banyak mengambil sumber rujukan, akan tetapi penafsiran Muhammad Idfish ini cenderung memahami ayat berdasarkan makna teksnya sahaja, sehingga secara konteks ayat beliau menafikannya. Seterusnya, contoh-contoh penafsiran Al-Khawarij. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-44 yang bermaksud, barang siapa yang tidak menghukum menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Menurut Al-Khawarij, bahawa setiap pelaku maksiat tanpa memperlihatkan tingkat syiriknya, mereka tetap menjadi kafir kerana mereka telah menyimpang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, firman Allah dalam surah Al-Taghabun ayat yang kedua yang bermaksud, mereka menyimpulkan dari makna zahir ayat ini, menurut mereka tidak ada kategori fasik. Menurut Al-Khawarij, manusia terbahagi kepada dua kategori sahaja, iaitu mukmin dan kafir. Manusia berada pada posisi iman dan kafir, maka oleh kerana tiada kategori lain kecuali mukmin dan kafir, mereka mengatakan bahawa orang yang tidak beriman automatik menjadi kafir, sementara fasik tidak berada dalam kategori mukmin, maka tetap menjadi golongan kafir. Kesimpulannya, Khawarij adalah asalnya sebuah kumpulan yang muncul hasil daripada pergolakan politik yang kemudiannya membawa kepada ideologi baharu dalam akidah. Setiap pegangan dan prinsip Khawarij yang menyeleweng daripada ajaran sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah. Umat Islam dapat mengenal pasti golongan Khawarij melalui ciri-ciri yang telah digariskan oleh para ulama. Lebih membimbangkan, golongan Khawarij masih lagi wujud dan berpanjangan hingga ke hari ini. Setiap umat Islam perlu berwaspada agar tidak terpengaruh dengan ideologi Khawarij dan hendaklah memperkukuhkan pegangan akidah yang benar mengikut acuan Ahli Sunnah wal Jamaah.